Menjadi tren hari ini di mana wujudnya satu teknik perubatan yang dinamakan sebagai scan jin dalam tubuh badan, di mana kaedahnya bertambah unik apabila ianya dapat dilaksanakan tanpa perlu bersua muka secara fizikal, dan bacaan ruqyah atau jampi hanya dijalankan secara maya ataupun online saja. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Hashtag Mokasi Manfaat. Tidak dinafikan, terdapat sebahagian orang yang diberikan kelebihan berbanding kebiasaan manusia lain. Kita perlu tahu bahawa sekiranya sesuatu itu disandarkan kepada perkara gaib, termasuklah kehadiran jin dan syaitan, maka perkara ini perlu diperhalusi dengan disiplin ilmu sesuai dengan tuntutan agama, kerana ilmu berkenaan perkara gaib ini hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila ditanyakan tentang bila tibanya azab Tuhanmu itu, maka katakanlah, wahai Muhammad, aku tak tahu sama ada azab yang dijanjikan kepada kalian itu sudah dekat ataupun Tuhanku menentukan ketibaannya pada satu tempoh yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat ini bahawa tak ada sesiapa pun, walaupun seorang nabi, tak ada yang tahu tentang perkara yang gaib, melainkan ianya adalah ilmu milik Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Sungguh pun begitu, Allah Subhanahu wa taala tetap sampaikan kepada kita beberapa bahagian ilmu gaib ini, tetapi tidaklah disampaikan terus kepada kita. Ianya disampaikan melalui para nabi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala sahaja yang maha mengetahui segala yang gaib, maka dia tidak memberitahu perkara gaib yang dia miliki itu kepada sesiapa pun, melainkan kepada mana-mana rasul yang Allah Subhanahu wa taala redha ke atasnya, yakni untuk mengetahui sebahagian dari perkara-perkara yang gaib yang berkaitan dengan tugasan mereka. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sedemikian, maka dia pasti letakkan di hadapan dan di belakang rasul itu malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawasi mereka, sehingga perkara gaib itu selamat sampai kepada para rasulnya. Betapa hebatnya disiplin yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam urusan perkara gaib ini. Ada orang sehingga menyiarkan sesi scan jin ini. Ada juga yang menggunakan laman sembang maya seperti Ome TV dan seumpamanya untuk berjumpa dengan orang ramai secara rawak, lalu dibacakan ayat-ayat ruqyah, ditanyakan soalan, dah makan ke belum, ada sakit pinggang tak, ada rasa susah nak tidur tak, ada goyang-goyang lutut tak. Tak kurang juga yang mengenakan bayaran untuk dijampi dari rumah tanpa berjumpa secara fizikal. Apatah lagi di zaman semuanya boleh dijalankan hanya dengan pemindahan wang secara online. Transfer dulu, nanti saya jampikan. Saudaraku sekalian, dalam bab ruqyah ataupun jampi, Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita kaedahnya. Yang pertama, menggunakan kalamullah, nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia. Yang terbaik adalah dengan bacaan ayat Al-Quran ataupun doa ataupun zikir yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami turunkan Al-Quran secara beransur-ansur yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Yang kedua, bacaan jampi tersebut mestilah baik dan difahami, juga dibolehkan walaupun bukan dalam bahasa Arab, dan ini tidaklah dibacakan dalam keadaan tunggang langgang sehingga tidak dapat difahami isi dan perkataannya. Apatah lagi apabila menggunakan zikir dan bacaan Al-Quran. Senang cerita, kalau nak baca Al-Quran, kenalah baca betul-betul mengikut disiplinnya, mengikut tajwidnya, bukan mengikut kaedah pawang-pawang macam dalam filem yang baca sambil marah-marah, mendengus, keluar suara rock Isabella sehingga panjang pendeknya entah ke mana. Yang ketiga, hendaklah meyakini bahawa jampi tersebut bukanlah ada kekuatan yang tersendiri, bahkan keberkesanannya adalah menurut izin dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Yang keempat, selamat dari segala bentuk kesyirikan, tilikan dan juga fitnah. Kalau ada dukun yang main teka-teka, boleh tahu luar dalam tanpa diberitahu. Kalau ada yang mendakwa boleh nampak benda yang kita tak nampak, tinggalkan mereka. Jelas di sini bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan menganjurkan ruqyah. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam tak pernah sekali pun mengajarkan amalan atau teknik scan jin dalam tubuh badan seseorang. Dan tentu sekali kita tak boleh nak hebat atau pandai melebihi Nabi SAW dalam urusan gaib seperti ini. Orang yang mendakwa bahawa dia serba tahu dengan perkara gaib, tahu ada jin itu, ada jin ini, ada jin hitam di sana, ada jin putih di sini, ini adalah golongan yang Nabi SAW sebutkan sebagai arraf, dan mendatangi mereka serta mempercayai mereka, ianya adalah haram di sisi agama. Nabi SAW bersabda, man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kathara bima unzila Muhammad. Sesiapa yang datang kepada dukun ataupun arraf, lalu dia membenarkan apa yang disebutkan oleh mereka, maka dia adalah benar-benar kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Macam mana pula dengan ruqyah ataupun jampi secara online? Adalah tidak ditemukan dari mana-mana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ruqyah ataupun jampi itu berkesan secara maya. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir, Jibril alaihi salatu wasallam datang berjumpa Nabi dan meruqyah Nabi. Begitu juga dengan para sahabat radhiyallahu anhum majma'in yang lain. Mereka menjalankan ruqyah juga secara fizikal dan bukannya dari jarak jauh. Namun begitu, para ulama tidak menghalang ruqyah ataupun jampi melalui cara online selari dengan kemodenan zaman hari ini. Selagi mana isinya adalah bertepatan dengan apa yang ditetapkan oleh agama. Ruqyah secara online itu adalah diharuskan, termasuklah mendengar audio bacaan ruqyah dan seumpamanya. Namun, sekiranya pengamal perubatan ataupun pesakit itu mampu, maka berjumpa itu adalah usaha yang lebih baik insya-Allah. Nabi SAW bersabda, "Man istata'a minkum ay yanfa'a akhahu falyanfa'hu." Sesiapa yang berupaya untuk mendatangkan manfaat kepada saudaranya yang lain, hendaklah dia berkongsi manfaat itu kepada saudaranya. Al-Khalifah Online #berkongsi manfaat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.